Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramik wa min sifat bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya sallallahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sha Allah la yasuhu ya Allah. Bismillah ma sha Allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah ma sha Allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat hidup, masih lagi panjang umur kita. Mudah-mudahan kita sampai ke penghujung Ramadan insyaAllah ya, panjang umur kita daripada Rejab. Ini dah setengah Rejab, masuk dah Rejab, lepas tu Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan insyaAllah ya, insyaAllah. Saya masih lagi sambung bab peringatan bagi yang lalai insyaAllah. Tak silap saya kita sampai bab ikhlas lagi tak habis lagi bab ikhlas kot. Betul? Ada yang tanda? Tak ada. InsyaAllah masih lagi bab ikhlas. Kita tengok siapa yang di kitab muka surat 10 pada saya. InsyaAllah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adi bin Hatim At-Ta'i berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak beberapa orang yang diperintahkan untuk dibawa ke surga, dan setelah melihat segala keindahannya serta merasakan bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya, sehingga mereka berkata, ya Tuhan, andaikan Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum Kau perlihatkan kepada kami pahala yang Engkau bagi para walimu. Jawab Allah, sengaja aku berbuat itu kepada kamu. Kamu dahulu bila sendirian berbuat dosa-dosa besar, dan bila di muka orang-orang berlagak alim, sopan dan taat, kamu hanya riak memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak kepadaku. Kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan aku. Maka kini aku rasakan kepada kamu kepedihan siksaku, di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Ni ya, diperingatkan kita ya, dahsyat, hebat peringatan yang Allah bagi kepada Rasulullah ni. Nabi ingatkan kita kehebatan besok di hari akhirat.
Kita sendiri sekarang ni pun tak terdaya dengan kehebatan peringatan Allah bagi. Bila Allah bagi peringatan dekat dunia ni, akhirat tak tahu macam mana besok. Ini antara contoh dalilnya. Sekarang Allah bagi macam-macam peringatan. Maksudnya renungkanlah kita. Renungkan keadaan kita sekarang ni. Dah masuk Rejab setengah bulan dah. Allah bagi peluang kita. Bagi peluang kita mengelak ke neraka. Besok masuk bulan Ramadan, Allah buka pula pintu-pintu syurga. Sebab tu ni pada Rejab ni kita rancanglah apa yang sepatutnya kita buat. Schedule yang sepatutnya kita buat nak menghadap bulan Ramadan yang sebulan, yang berkemungkinan akhir untuk kita. Inilah Ramadan yang terakhir. Ambillah peluang. Rejab ni kita berlatih dengan puasa kita, dengan ibadah kita, dengan solat kita, dengan Quran kita. Jangan dibiarkan Ramadan ni terbiar lalu macam tu saja. Laju tuan-tuan masa dia. Memang terlampau laju. Nampak? Pasal apa? Macam-macam berlaku. Kadang-kadang kita masuk ni hadis ni. Kadang-kadang kita tak perasan kita ni dengan teknologi yang baru. Betul? Saya tersentak sikit bila seorang engineer, saya tak nak sebut nama dia, sahabat saya, dia menceritakan kita ni sekarang ni terkejar-kejar dengan 3G, 4G, 5G dan kemungkinan masuk dalam 6G. Betul? Maksudnya masuk 6G pula. Kita kadang-kadang tak perasan. Yelah, kita ni berumur yang banyak pension ni. Yang generasi yang akan datang ni menggunakan teknologi-teknologi, tak perasan kita ni dalam proses nak mengkiamatkan dunia ni sebenarnya. Bila masuk dalam 4G, 5G ni, kita ni teknologi ni merosakkan, makin lama makin merosak. Tak ada perisai untuk bumi ni nak bertahan lama lagi dah. Bila masuk 5G tuan-tuan, bumi ni penuh dengan elektron, penuh dengan electrical, penuh dengan positif negatif punya benda electrical. Menjadi panas bumi ni. Kita tengok sekarang pokok kat luar tu hidup dengan hijau, tak ada siapa letak baja, tak ada siapa pun nak siram pokok, betul? Tapi masih lagi hijau. Pasal apa? Ada dia punya nature punya baja macam-macam, tak ada siapa ganggu. Bila terlampau sangat dengan teknologi tuan-tuan, kita tak perasan dunia makin lama makin jadi metal. Tahu metal? Keras, panas. Yang sejuk akan jadi cair. Kutub utara, kutub selatan akan jadi cair. Tuan-tuan renung, bila kutub utara cair, kutub selatan cair, apa jadi dengan volume air tuan-tuan? Volume air lautan macam mana? Volume angin macam mana? Berguncang bumi sebenarnya. Bila bumi berguncang, apa akan jadi tuan-tuan? Itulah antara proses-proses nak menghala kepada hari kiamat. Itu yang kita tak tahan. Kita bimbangkan, kita terlupa dengan bab-bab tu. Yalah, teknologi betul as a tool, tapi kita kadang-kadang terlupa bab-bab yang nak menjaga pada dunia. Ini kena renung. Ini dikaitkan dengan Quran juga. Kita kadang-kadang tak perasan. Betul lah, teknologi hebat, tapi kita tak perasan kita memproseskan, mempercepatkan lagi proses kiamat kita. Ini kena renung. Bab tu balik, ialah teknologi, tapi bab persiapan kita. Yang kita bimbang bukan bab mati, yang kita bimbang selepas mati. Bab selepas mati itulah apa yang sepatutnya kita bawa. Allah tunjuk sekarang macam-macam peringatan dengan virus macam-macam. Lepas tu jangan kita takut. Kita takut dengan Allah sebenarnya. Tadi Tok Imam baca surah baca doa untuk mengelakkan bala bencana. Kena amalkan. Itulah salah satu perisai kita. Jangan kita takut. Ini kadang-kadang kita sampai ketakutan, panik, sampai lupa Allah Ta'ala. Takut nak ke masjid, takut nak ke surau, bimbang. Betul? Janganlah bimbang. Yang kita bimbang selepas mati. Yang kita bimbang dengan Allah. Bila ada bab ni Allah cuba kita jauh pula daripada Allah. Yang paling hebat, jauh pula daripada rumah Allah.
nak ada ura-ura, nak jauh dari rumah Allah Ta'ala. Jangan. Ya, janganlah kita lah. Inilah rumah yang paling hebat. Rumah kita belum tahu selamat, tuan-tuan. Belum tahu selamat. Rumah keadaan tak selamat apa? Roh tak ada. Roh tak dibacakan dengan Al-Quran. Ya, tunggu TV baca. Itu pun kalau ada orang mati. Betul? Ada orang besar mati, TV baru baca 24 jam Al-Quran. Betul tak betul? Di zaman dulu lagi. Tu. Sekarang ni alhamdulillah ada TV Al-Hijrah, ada TV 9. Alhamdulillah. Allah bagi lagi peringatan sekarang. Allah tunjukkan kita supaya sokong ulama. Bukan sokong ulama, umarak pun ada, ulama pun ada. Allah bagi peluang tak sekarang ni? Allah bagi peluang, tuan. Kita ada ulama, ada umarak. Tak boleh, pentadbiran tak boleh tinggalkan Islam. Ya, pentadbiran tak boleh ditinggalkan Islam. Allah bagi peluang sekarang. Tuan-tuan renung, kita dah ke masjid, ke surau, cuba renung. Kita nak mana satu, tuan? Kita nak yang mana sebenarnya? Kita nak hidup tanpa ulama ataupun kita nak hidup tanpa bersama ulama? Cuba renung. Zaman Rasulullah dah ada Rasulullah. Untung sahabat-sahabat pasal apa? Bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Cuba renung. Saya baru pulang pada umrah, kan, bulan 3 itu, awal bulan 3. Daripada Jeddah pergi ke Mekah, Jeddah pergi Madinah, tuan. Saya renung Nabi Muhammad SAW berpindah, berhijrah ke Madinah. Tak ada highway, penuh dengan batu, pasir. Kita bawa bas tu, naik bas tu pun daripada Jeddah ke Madinah 4 jam perjalanan. Cuba tuan-tuan renung perjalanan Rasulullah SAW tanpa highway, tanpa Waze, tanpa map, tanpa Google. Bayangkan Nabi nak gerak, bukan gerak santai-santai. Gerak dia tu nak dijejaki pula oleh orang musuh dia, Quraisy, yang memang nak bunuh dia. Nabi upah orang yang tidak Islam, saya tak ingat nama dia. Nabi upah dia, bukan orang Islam. Nabi upah orang yang kafir. Bawa dia, kalau ikut jalan sekarang, jalan tikus, betul? Dia bukan jalan tikus, ni jalan dekat gurun pasir. Memang orang tak boleh jejak. Tapi orang Quraisy memang hebat. Dia tetap boleh jejak Nabi ke mana saja. Sampailah Nabi satu tempat yang panggil gua apa? Gua Iraq, Gua Sur ke Iraq? Tak ingat saya. Yang ada burung merpati. Burung merpati buat sarang. Bila burung buat merpati, tu yang orang Arab sampai sekarang ni tak kacau merpati. Pasal apa? Dia tahu burung merpati tu sayangkan Rasulullah. Burung merpati sayangkan Nabi. Ke Mekah, ke Madinah masih lagi banyak burung merpati. Pasal apa? Pasal burung tu sayangkan Nabi. Bila Nabi menyorok di dalam sebalik gua tu, burung merpati terus buat sarang dia. Orang Quraisy sampai tengok, dah ada sarang burung. Confirm. Kemudian labah-labah pun cantik buat sarang dia. Nampak perjalanan Nabi. Yang sedih sikit, cicak. Cicak tak tolong. Cicak berbunyi pula dalam gua tu. Tu nak tahu orang ada rumah tak ada rumah, dengar ada tak bunyi cicak. Orang tu katalah, ada bunyi cicak tu, adalah orang rumah tu. Tu kena renung kita. Cicak tak menolong Nabi. Tu kita sunat bunuh cicak. Pasal apa? Dia tak tolong Nabi. Sama macam cerita itik nila kan. Pasal apa itik nila tak ada suara? Dia tak tolong Nabi Nuh, betul? Tak silap saya cerita tu. Ni yang kita renung ni perjalanan Nabi. Hebatnya perjalanan Nabi. Jauh, tuan-tuan. Bukan dari Jeddah, kita dari Jeddah, the first point pada kita punya airport, betul? Jeddah pada Saudi punya airport. Nabi daripada Mekah ke Madinah. Hebatnya perjalanan Nabi. Cuba renung, Nabi nak menangkan Islam, Nabi nak sebarkan Islam. Kita dah ada ruang sekarang dengan alim ulama, kita teruskanlah bab Rasulullah SAW. Tu yang saya belajar sikit pada bab umrah ni. Tu satu lagi, masa melawat makam Rasulullah SAW. Ya, makam Nabi ada, makam Abu Bakar ada, makam Umar ada situ. Ya, diceritakan dalam Mutawaif. Mutawaif itu dah 40 tahun itu, tuan. Antara yang paling hebatnya kesan bab lawatan di makam Rasulullah SAW tu, bila satu cerita Aisyah
dididik oleh Rasulullah. Aisyah ni bila duduk masuk ziarah makam Rasulullah, waktu tu makam Umar tak ada lagi, yang ada Rasulullah dengan Abu Bakar. Dua-dua tu memang muhrim dia. Rasulullah suami dia, Abu Bakar ayah dia, bapa dia. Itu pun bila Aisyah ziarah makam tu, Aisyah tutup aurat lagi, walaupun itu muhrim dia. Nampak? Tapi bila Umar datang dikebumikan di situ, Aisyah lagi hebat tutup aurat. Orang tanya, kenapa tutup aurat lagi hebat? Padahal itu kan orang dah mati semua. Tu. Ya betul, dulu ayahku, dulu suamiku, sekarang ada orang lain kat situ. Malunya Aisyah, walaupun Umar dah mati kat situ. Tapi kena ingat, orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala tak mati sebenarnya, hidup dia sama dengan orang yang mati syahid. Dia senantiasa hidup. Aisyah tutup lagi hebat aurat. Tu nak mengingatkan kita ni, keluarga kita ni, dengan keadaan semasa sekarang yang kritikal, jagalah aurat. Sampai Nabi didik Aisyah sampai ke tahap itu, dah mati pun malu lagi nak tunjuk aurat. Tu kena renung kita. Jangan tengok orang lain, tengok keluarga kita. Itu antaranya kita pelajari di sana. Jangan kita pergi sana seronok je, tak. Kita pergi sana dengan ibadat, dengan bab kesan sejarah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Balik pada kitab tadi, hanya kita ni pada hari kiamat besok, beberapa orang diperintahkan dimasukkan, nak dibawa ke surga. Setelah melihat keadaan surga tu serta merasakan bau harumnya, maka diperintahkan untuk dijauhkan daripadanya kerana mereka tidak ada bahagiannya. Besok kadang-kadang ada orang dibagi peluang, dia ahli neraka, tapi dibagi peluang lalu depan surga tu, bau dia semua cukup. Allah, tuan, nampak? Tu kena renung kita. Kita jangan sampai ke tahap tu, dapat lalu, dapat bau, kita nak masuk terus. Betul? Kita nak cari jalan masuk surga terus. Janganlah sampai cium bau je. Bila cium bau mesti masuk. Betul? Kita dah tengok lauk, bau lauk, mesti nak cari rasa dia, nak tengok apa lauknya. Tak payah bau lauk lah. Kadang-kadang tengah jalan kawasan kampung tu, nampak tepi jalan tu berasap tu pun, kita pula puasa. Seronok tak? Seronok lah tengok bau asap, padahal orang bakar sampah. Bukan bakar lemang. Kita dok fikir orang bakar lemang. Betul? Allahu Akbar. Tu punya hebat dan bau bab makanan. Kita ni besok di surga, maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya, sehingga berkata, ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau bagi para walimu. Jawab Allah, sengaja aku berbuat itu kepada kamu dahulu bila sendirian berbuat dosa-dosa besar, bila di muka orang-orang berlagak alim, sopan dan taat. Kamu hanya riak, memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak kepadaku. Ni yang tak terdaya, tuan. Nak jaga bab ikhlas kita. Waktu depan orang kita boleh buat macam-macam. Betul? Tu perangai kita. Jaga sikit, tuan. Waktu ni nak masuk Ramadan nanti, jaga sikit bab ikhlas kita. Takut kita terbawa-bawa perangai bulan-bulan yang lain. Betul? Ni nak masuk Ramadan, jangan bawa perangai bulan Januari, Februari, Mac, April. Jangan buat. Perangai tu tinggalkan. Jaga bab ikhlas kita. Saya ulang balik bab Ramadan, tuan-tuan. Takut bulan depan tak sempat. Kita ulang balik. Ramadan ni formula dia satu je. Formula dia ujungnya, kita disuruh dalam surah Al-Baqarah, suruh kita puasa, wajibkan puasa. Hujung dia bab takwa tu penting. Takwa. Takwa ni apa? Taqaf waw ya. Saya ulang balik formula daripada ulama Indonesia. Taqaf waw ya. Ta tu tawaduk kita. Bila kita nak puasa, kita didik daripada Rejab sekali bab tawaduk kita. Tawaduk ni apa? Rendah diri kita. Rendah, malu kita dengan Allah Ta'ala. Kita rendahkan diri kita. Tadi kita sujud, kening kita atas lantai. Kening yang bila berdiri tinggi, bila sujud ke mana kening? Atas lantai. Tawaduknya kita. Tu rendah diri menghadap Allah Ta'ala. Apalagi di sekelilingi, dipandang, ditengok, dilihat. Bukan dilihat, tuan-tuan. Allah tak melihat
Allah mengintai kita, tuan. Bukan mengintai pergerakan kita ni. Yang dalam ni Allah tengok kita, diintainya kita. Orang mengintai, nampak tak? Mengintai, nampak tak? Lama-lama nampak. Gula teropong mengintai, nampak tak? Nampak. Allah mengintai. Allah, tuan-tuan. Nak lari mana kita, tuan? Nak lari mana kita bila Allah mengintai? Itu cuba renung. Jangan biarkan kita ni terus dengan bergelumang dengan bab dosa. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi umur sampai sekarang masih hidup. Ada orang tak dan, kena virus sikit, pengsan, tumbang terus. Ni maksudnya kita ni Allah bagi peluang. Tawaduk kita. Kalau ke Mekah pun kita tawaduk pasal apa? Kita tak pakai lain, pakai ihram. Betul? Kain ihram warna apa? Putih, tak ada kala lain. Dua helai. Satu atas, satu bawah. Betul? Mana pakai lain? Tu tawaduk kita. Ikut tawaf pun sama. Sa'i pun sama. Tu kadang-kadang kita kena sebab tu kita ni kalau nak Ramadan mesti ada stamina. Sama juga nak pergi umrah, nak pergi haji, ada tak stamina? Kena ada. Bila tak ada stamina, tuan-tuan, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, tak terdaya nak bergerak. Kena pula umur-umur kita macam ni. Janganlah. Sa'i macam mana, tawaf macam mana? Berapa kilometer? 3.2 kilometer. Betul? Kalau tak pernah jogging, tak pernah apa? Duduk surau masjid, rumah surau. Itu jalan, itu pun naik kereta. Bila sampai sana, boleh tahan tak kita sa'i? Tu yang pengsan, yang tak ada stamina. Sama juga dengan Ramadan pun sama juga. Baik kita ada stamina untuk puasa, Rajab kita training, Syakban kita training, biar tak terkejut perut kita bila Ramadan nanti. Perut dah biasa penuh, tiba-tiba sebulan tu kosong. Apa jadi, tuan? Tu yang terkejut perut tu. Betul? Apa salah tak makan hari ni? Betul? Pasal apa? Ramadan. Yang kita tahu, mulut kita, yang tahu kita otak kita. Ramadan kan? Perut tak tahu. Pasal tak pernah dipraktiskan untuk berpuasa. Tu kena ingat, tujuan puasa untuk berlapar. Niat puasa bukan untuk cari lauk. Betul? Tu kena renung perancangan tu Ramadan. Tu tawaduk kita. Qaf qanaah. Bila Ramadan, bila puasa, bila ibadah, kita ada bab qanaah. Puasa ni pun ada bab qanaah. Kenapa? Cukup apa yang ada. Ada tak kita belajar? Ada. Waktu berbuka puasa, 3 ulas kurma, 1 gelas air. Cukup tak? Cukup. Boleh sampai ke tarawih kita. Tadi perut kosong, boleh tahan lagi pasal kurma tu cukup. Tapi jangan fokus kat kurma je. Kadang-kadang orang pelik-pelik sikit, tak pernah jumpa kurma. Bukan 3 ulas, 1 kotak tu habis. Tu selera dia. Kena pula kurma rotab, betul? Sejuk-sejuk, manis, betul? Sekotak tu 1 hari habis. Siapa kata? Sekotak tu dia seorang habis. Bukan satu surau, dia seorang habis. Kalau 1 hari sekotak, sebulan sekatun. Cukup raya. Kencing manis tak? Kencing manis terus. Tu baru kurma je, tuan. Kadang-kadang kita punya selera dahsyat, tuan-tuan. Tu jaga sikit. Manageable. Bila puasa ni, makanan kita manageable. Uruskan dengan cantik. Tawaduk, qaf qanaah. Cukup apa yang ada. Warak. Bila kita puasa, hilang bab syubhat, hilang bab haram, kita tolak tepi. Sampai kita dah ambil wuduk tu, nak tertelan pun takut air wuduk. Betul? Tak pernah pun. Orang mesti daripada tempat wuduk ke sini tak berhenti kita meludah. Pasal apa? Bimbang tertelan air wuduk. Wahal air wuduk tu halal, bersih. Padahal masuk masjid, masuk surau, Tok Imam tak pernah cek pun minum wuduk tadi. Tak pernah pun. Tapi dengan Allah Ta'ala kita bimbang warak kita. Takut kita nak telan air wuduk. Apa lagi? Kesan kehidupan. Tak berani nak ambil yang haram. Nak makan yang halal. Cantiklah tu, BMF. Betul? Makan makanan yang halal. Bukan kita bab politik, bukan bab resis. Kita dah mengaku Rasulullah, dah mengaku Allah, dah mengaku kitab Allah. Inna dina indallahil Islam. Makan yang halal.
Sebab tu Ustaz Abdul Somad baru ni pesan, tahun lepas pun dia pesan, sampai bila kita nak makan makanan yang tidak halal? Ni kita sebagai umat Islam, kenapa nak raikan orang lain, tiba-tiba kita makan juga makanan yang tak sepatutnya kita makan. Sampai bila? Kena jaga betul. Bila makan juga, raikan juga, walaupun sedikit, dia akan jadi subhat, akan jadi haram. Bila makan makanan yang haram, apa jadi tuan? Akan jadi darah. Bila jadi darah, naik ke jantung, betul? Pam jantung sampai ke otak. Otak terima benda positif dan terima yang negatif. Yang negatif confirm yang haram. Bila otak terima benda yang haram, apa jadi tuan-tuan? Perangai pun jadi haram. Perangai yang pelik. Tak suka Islam, tak suka Quran, tak suka majlis ilmu, tak suka benda-benda kebajikan. Dia buat nafsi-nafsi. Hal engkau, hal aku. Tu silap kita. Pasal apa? Makan makanan yang haram. Sebab tu jaga sikit pesan kat keluarga kita, makan benda-benda yang sepatutnya kita makan. Walaupun sikit, resepi dia sedikit. Contoh, kalau buat kek, ada tak orang letak alkohol dalam kek? Letak arak dalam kek? Ada tuan-tuan. Itu yang sedap sangat. Lemak, manis, cukup. Benda yang haram tu letak setitik, dua titik. Cantik kek tu berlega dalam dia punya apa, bekas dia. Bila masak cantik. Bila tanya kenapa, apa resepi dia, dia siap cakap rahsia resepi dia. Betul. Kena faham tu. Janganlah. Kita ada orang Islam kita buat, orang Melayu kita buat kek, macam-macam kedai ada. Betul? Sokonglah buat. Kenapa nak cari benda lain? Tu, saya tak boleh lupa satu ustazah tu cerita. Satu kek tu kalau dia buat, dia punya krim tu bila disapu dengan brush yang special tu, kek tu berkilat tuan. Cantik. Rupanya brush tu daripada mana? Bukan airbrush kan? Airbrush tu spray color. Brush ni. Bulu albab tu. Bulu kincir. Allah tuan-tuan, hebatnya tu kelebihan kincir kan. Hati-hati sikit. Tu bukan makanan. Brush tu yang dah sapu krim tu pun dahsyat juga. Kita kata ambil kira. Apalagi yang melukis dan macam-macam. Tu jangan ta tawadu qaf qanaah waw wara ya, yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak kita? Yakin. Ramadan datang, puasa, Allah saja yang tahu. Balasan puasa ni Allah saja yang tahu. Kita orang lain tak boleh nilai puasa kita. Yang menilai kita Allah Taala. Daripada subuh sampai maghrib Allah tengok perangai kita. Sebab tu perancangan yang paling hebat waktu Ramadan yang pertama, besok tu puasa, malam ni tarawih, betul? Waktu maghrib tu Allah dikatakan ulama, mula yang maghrib tu Allah renung setiap individu. Malam pertama. Sebab tu jangan lari tuan, jangan lari ke tempat lain. Bila malam pertama tarawih malam Ramadan tu, janganlah ke mana. Standby lah kat masjid, standby lah kat surau. Pasal apa? Allah renung kita. Bila malam pertama tu Allah renung kita dengan pandangan rahmat. Sebulan Ramadan tu, alhamdulillah, insya-Allah Allah renung kita dengan pandangan rahmat. Kita nak rahmat Allah. Rahmat ni apa? Kasihnya Allah Ta'ala terhadap kita. Sebulan tu carilah jalan. Bila Allah kasih tuan-tuan, jangan risaulah. Dengan Quran kita, dengan zikir kita, dengan solat-solat kita, dengan ibadah kita, sedekah kita, semua Allah kasihkan bab kebajikan kita. Jangan kita lepas peluang. Malam pertama, kadang-kadang kesilapan kita ni, malam pertama tu lah sibuk nak mencari laut, macam darurat sebulan. Betul? Lupakan. Buat macam biasa aja. Sama macam ni, waktu tengah kritikal dengan virus, janganlah kita panik. Saya terbaca semalam dalam Facebook, satu manusia bukan orang Islam, orang perempuan, dia siap tulis, kenapa kita nak panik? Yang cakap tu bukan orang Islam, orang kafir. Kenapa kita nak panik? Bila panik jadi macam-macam. Betul? Jadi kenapa kita nak panik? Kita orang Islam kenapa nak panik? Kita ada Allah Ta'ala. Kita bergantung dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat kita bergantung.
ataupun surah Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 44, baca tu sebagai zikir. Kita bergantung, tak ada tempat lain, bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena renung kita. Ta tawaduk, qaf qanaah, waw wara, ya yakin balasan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita. Janganlah kita tak yakin. Kita sembahyang tadi, yakin tak? Yakin. Minta kepada Allah Taala. Tapi tak dapat ustaz, macam mana ustaz balasan? Tak dapat. Doa tu tak dapat. Macam dia jawab? Kalau kita, Allah tunjukkan hijab, Allah bukakan hijab, kenapa kita tak dapat lagi? Kalau Allah tunjuklah, kita pun setuju, tuan-tuan. Buat tu Allah tu tunjuk. Doa yang kita dapat tu, doa yang kita minta tu tak dapat. Tapi kena ingat, ulama kata, bila Allah lepaskan lidah kita ni untuk berdoa, dapatlah tu. Allah lepaskan lidah, lepas. Allah izinkan lidah kita berdoa, minta apa-apa. Dapat tak? Sebenarnya dapat. Tunggu dan lihat, tunggulah masa yang Allah bagi. Allah tak bagi terus. Kalau Allah bagi terus, tu yang kita tengok. Kalau Allah buka hijab, kita pun setuju. Minta-minta, lama minta nak jadi kaya, tak dapat. Kenapa? Kalau Allah tunjuk, tengok, kita pun setuju. Kalau kita kaya, belum tentu sampai ke surau lagi. Tu kadang-kadang kita sibuk dengan bab kekayaan kita. Balik tadi. Dapat ta, qaf, waw, ya. Tu kita punya formula waktu Ramadan. Nanti bulan depan saya nak ingatkan saya kelebihan malam raya. Ingatkan saya kelebihan malam raya. Bukan dalam kitab ni, kitab Al-Jauhar Al-Mahur. Kita kadang sayang kelebihan malam raya tu, malam 10 yang akhir tu, kita kadang-kadang terbiar macam tu ya. Pasal apa? Kita kadang-kadang atas jalan raya. Betul? Tu rugi kita. Walhal kelebihan malam raya tu sama juga level dengan 10 yang akhir. Tu tak tahu bab ilmu, bab malam raya. Ada kelebihan. Yang 10 akhir tu kadang-kadang kita pun tewas. Belum raya lagi, 10 yang akhir tu kita tewas. Walau 10 yang akhir tu paling hebat. Kena jaga bab 3 kali 10 tu. 10 yang pertama, 10 yang kedua, 10 yang ketiga. 10 yang ketiga tu diampunkan kita, dilepaskan kita daripada api neraka. Itu yang kita hendak sebenarnya. Tu antaranya, ingatkan saya besok, Balik pada kitab tadi, tu dia. Banyak kita kena renung. Allah ingatkan kita, waktu tu dilihatkan pahala, dilihatkan surga, tapi Allah tak benarkan kita masuk surga. Pasal apa? Waktu kita bersendirian, kita selalu berbuat dosa. Ni hati-hati kita. Walaupun kita dah berumur, walaupun kita seorang-seorang, walaupun kita selalu ke surau, ke masjid, tapi bila waktu sendirian tu, syaitan non-stop, tuan-tuan. Walaupun dalam Ramadan pun, syaitan non-stop. Dia akan buat kita cari jalan untuk berbuat dosa. Tu. Tengok handphone pun cukup. Waktu kita seronok tengok handphone, kena tengok cerita bab Islamik punya Islamiknya website. Apa benda yang datang? Macam-macam binatang yang menghalakan bab syaitan berlaku. Tu kena renung kita. Sebab tu hati-hati dengan anak-anak kita tu, bab internet, ni. Kemudian waktu kita bersendirian, kita buat dosa, dan bila di muka orang berlagak alim, sopan dan taat, kamu hanya riak memperlihatkan kebaikan kepada manusia. Ni Ramadan, jaga sikit. Waktu Ramadan ni, bab ikhlas kita. Jangan waktu depan orang kita ni hebat. Kemudian, dan tidak kepada kamu mengagungkan orang dan tidak mengagungkan aku. Sama lah, akhir zaman. Agungkan manusia, tidak agungkan Allah. Kita sepatutnya Allahu Akbar. Kita semayang tadi sebut Allahu Akbar. Allah saja yang besar, tak ada siapa lain lagi. Tu kena renung kita, diseksa kita pasal apa? Mengagungkan benda yang lain. Kemudian aku rasakan kepada kamu kepedihan seksaku, di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahalaku. Allah, tuan-tuan, seksa Allah Ta'ala ni non-stop. Yang sedih, yang perit, yang azab, kita masuk ke dalam neraka tak mati-mati. Masuk dalam dunia, mati tak kita? Mati. Cukup masa, cukup time, mati kita. Tu yang kena ada bekal. Tapi yang bimbang tak ada bekal.
Bila tak ada bekal, tercampak ke dalam neraka. Mati tak kita? Tak. Seksa macam mana, lebur macam mana, dipukul, dibakar, melecur sampai jadi arang pun, masih lagi kita hidup. Allah tumbuhkan lagi kulit, Allah tumbuhkan lagi kulit, kena terbakar. Azab seazab-azabnya tuan. Nak lari mana, nak meraung mana, itu kena renung kita. Kalau masuk syurga, alhamdulillah. Pasal apa? Itu pun tak mati-mati, tapi hebat masuk syurga sebenarnya. Itu kena renung kita, cari jalan ya. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda lagi, ketika Allah telah melengkapi jannatu adin dan dengan segala indahan sebelum dilihat dengan mata dan terdengar dari telinga dan tergerak dalam hati khayal manusia, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Maka syurga itu berkata, sungguh beruntung orang yang beriman atau percaya 3 kali. Syurga menyebut lagi, saya ini haram untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil dan orang munafik dan orang-orang yang berbuat riak. Ni syurga tu Allah suruh bercakap. Apa ini sebut? Ya, ketika Allah buat syurga tu, dengar 3 kali syurga tu ulang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan percaya. Yakin adanya syurga. Itu 3 kali. Untung tak? Untung pasal apa? Kita tahu balasan Allah Ta'ala tu yakin. Hakul yakin. Ujung dia tadi. Ni syurga sebut 3 kali. Orang yang beriman. Iman tu iman apa? Yakin tak ada tempat lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada Rasulullah SAW. Yang seterusnya, syurga ni kata apa? Saya ini haram untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil. Bakhil ni apa? Kedekut nak mampu tuan-tuan. Memang teruk tu yang Piramli buat cerita haji bakhil. Betul? Nak terangkan, jangan terlampau sayang sangat harta. Ada harta bukan kita punya, Allah bagi pinjam. Kadang-kadang kita dapat harta ni kita lupa kita punya rupanya. Bukan, itu Allah punya. Sebab tu harta ni kita jangan disimpan. Simpan sikit untuk bekal kedua orang tua kita, bekal anak kita, bekal pada keluarga kita. Yang lain untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak yang mohon? Ada yang perlukan. Yang wajib zakat, itu dah wajib dah, kena bagi. Yang kita simpan ni, tu kata Datuk Sembilan, yang kita punya ni belum tahu. Betul? Yang dalam akaun belum tahu. Yang dalam poket, yang ada dalam poket sekarang ni pun belum tahu. Keluar basikal pancit, siapa punya duit? Foreman punya. Nampak? Balik rumah, anak pula demam. Semua bawa pergi klinik. Duit yang dalam poket siapa punya? Klinik punya, doktor punya pula dapat. Tu kita jangan simpan, jangan sayang, jangan kita jaga. Bab tu kena berkawan orang yang pemurah ni. Bila orang berkawan dengan pemurah, kita terdidik cara pemurah. Jangan berkawan dengan orang yang bakhil. Cari jalan untuk bersedekah macam-macam tu. Ya. Yang paling hebat ni infak lah. Infak ataupun wakaf, tu pun lagi hebat. Balik tadi, syurga ni untuk orang bukan untuk haram untuk dimasukin oleh orang bakhil. Kemudian orang munafik. Munafik ni apa? Berlakon-lakon sebagai Islam. Ni yang bahaya, tuan-tuan. Janganlah. Kalau dah mengaku Islam tu, teruskan bab Islam. Ada yang bab Islam, sokong yang Islam. Ni jangan jadi munafik. Ada berlaku, bukan zaman sekarang, zaman Rasulullah SAW dah berlaku dah. Nabi pindah ke Madinah, dia follow Nabi. Dulu tak ada WhatsApp tuan-tuan, tak ada surat, tak ada apa, betul? Tapi boleh sampai, boleh report, orang munafik ni boleh report kepada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy. Nak tengok perangai Nabi buat apa masa kat Madinah. Direportnya sampai habis. Tu. Perangai tu sampai sekarang pun masih ada lagi. Dia memang Islam tapi dia tak suka bab Islam. Ada tak? Ada. Dia bersekongkol pula dengan yang tak Islam. Ini bukan pasal politik, bukan apa tu. Ini cerita sebenarnya. Tak suka bab Islam. Bimbang dia. Bimbang apa? Bimbang Islam tu tersebar. Benci pula bab ulama. Jangan tuan-tuan. Ulama itulah yang warisi Rasulullah SAW. Bila Nabi tak ada, kita dah tak ada Nabi dah. Itu yang last, penutup segala Nabi. Yang waris ni siapa?
waris para anbiya, para alim ulama. Tolong jangan benci walaupun sedikit. Jangan kita terasa terdetik. Terdetik apa? Terdetik bencikan ulama, tuan-tuan. Habis kita. Hebat macam mana ibadah kita, tak jadi apa. Orang Arab kata khalas, habis, kosong terus. Pasal apa? Bersih, eloknya pahala tu habis macam tu. Pasal apa? Ada terasa bencikan ulama. Jangan. Kita jangan kita apa? Dia itulah yang nak membetulkan kita sebenarnya. Cuba renung, kita hidup dalam dunia ni, bumbung kita bocor, tukang bumbung yang tolong betul. Betul? Ada kita buat sendiri. Jangan harap nak panjat bumbung atas. Jangan harap kan. Pipe kita bocor, siapa panggil? Plumber. Betul? Tu. Electrical, juru elektrik. Ini kerja. Nampak? Tiles kita pecah, kita panggil tukang tiles. Nampak? Kita ni nak pecah, kita ni nak rosak, siapa nak betulkan? Ulama, tuan-tuan. Itulah tempat kita nak betulkan kita. Tak salah nak mengaji benda lain, nak jadi arkitek, nak jadi engineer, nak jadi accountant, tak salah. Tapi cantiknya bersama dengan alim ulama, di guide kita, ada reference dan macam-macam. Ni jangan sampai kita munafik. Yang akhir sekali, orang yang berbuat riak, haram masuk surga. Pasal apa? Suka bab menunjuk-nunjuk. Sebab tu jaga bulan Ramadan ni, bulan Rejab, bulan Syakban ni, didik kita jadi pada mengelak pada bab riak. Riak ni apa? Suka menunjuk, nak cerita hal orang pasal ibadah dia, rosak ibadah kita. Berhentilah bab tu. Tu. Boleh lagi? Sikit lagi. Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, tanda orang riak itu ada 4. Tanda orang yang riak itu ada 4. Pertama, malas jika sendirian, tangkas jika di muka orang. Ketiga, menambah amalnya jika dipuji, mengurangi jika dicela. Ada 4 tanda orang riak. Yang pertama, malas jika sendirian. Seorang-seorang memang pemalas nak mampus, tuan. Tahu? Depan orang bangun dia sembahyang sunat. Bukan orang sini dah, orang tempat lain. Tu. Depan orang hebat dia. Bangun terus. Tu. Hebat ni. Kalau seorang-seorang tak terdaya dia, sembahyang pun duduk. Sembahyang sunat duduk dia. Padahal sihat kaki. Tak payah kursi pun. Tu. Di rumah. Bila sembahyang laju dia. Kucing kat rumah tu tengok dia. Kucing tengok, tuan, lajunya sembahyang. Kucing dia ikut pergi surau. Slow pula sembahyang. Kucing sembang kawan dia. Ni saja sama cerita. Tapi itulah perangai manusia, tuan. Hati-hati sikit. Kita tak perasan, kita buat tu depan orang. Bila depan orang, kita sembahyang ada siap, ada tamanina tu, tamanina. Berhenti sekejap. Smart sembahyang. Cool. C-O-O-L. Cool, betul? Very smart dia punya sembahyang. Tapi bila dia seorang-seorang, ya Allah, kalah Honda Cup, tuan. Betul? Speed dia. Tu. Jaga dia. Tu. Tanda orang riak. Yang pertama, malas jika sendirian, tangkas di muka orang, menambah amalnya jika dipuji. Bila dia dipuji orang, bukan dia nak cakap alhamdulillah, dia tambah lagi. Elok dia bagi RM10 sedekah dekat masjid. Wah, hebatnya kau bagi RM10, tambah lagi RM10. Tu. Hebat tu. Jangan main. Tu ada orang perangai tu. Sepatutnya bila orang puji, smart haji hari ni pakai jubah, apa jawab? Alhamdulillah. Itu cukup. Kadang-kadang syaitan non-stop. Syaitan ni bisik, iblis ni bisik. Bila dipuji orang, saya takkan cakap macam tu je. Betul? Apa dia kata? Hebat haji pakai jubah ni. Alhamdulillah. Tahu tak apa? Tu. Ujung tu dia tambah lagi. Allah. Malaikat nak tulis tak jadi, tuan. Tak jadi. Elok-elok 99% markah dia cantik dah. Kadang-kadang 100%. Terfikir, gila ke apa orang ni? Delete terus. Di-erase terus markah tu. Elok-elok 100% jadi kosong terus. Ujung tu dia nak buat style orang muda ni. Orang muda jangan cerita lah kan. Dia ni dah berumur dah. Hebat haji. Alhamdulillah. Tahu tak apa? Sedih kan. Dia ingat
Jangan nak bergurau-gurau, dia terlupa malaikat duk perhati kita tu. Bila cakap yang ujung tu, tahu tak apa, kan dia tegak sikit. Tu kadang-kadang kita silap kan. Hati-hati sikit, kadang elok markah kita, pahala kita tinggi, tapi perangai kita tu Allah Akbar tu. Ya, kadang-kadang tak perasan. Ya. Semalam saya tengok satu video. Ya, cerita pasal panggil isteri tu sayang. Ya. Ulama Indonesia. Dia panggil isteri tu sayang. Ustaz tu lah dia cerita pasal dia. Dah 10 tahun, dah 8 tahun dia mengajar, dia baru jumpa panggil hadis yang cerita pasal panggil isteri tu sayang. Dia ketuk pintu, dia mulalah buat balik pada ceramah tu, dia ketuk pintu, isteri tak panggil, isteri tak jawab. Dipanggil sayang pun tak jawab juga. Akhirnya dia buat perangai lama dia. Dijeritnya isteri. "Oi, buka pintu." Baru keluar rumah tu buka-buka. Isteri dia kata, "Tadi saya dengar ada orang panggil macam ada sayang-sayang." Saya lah tu. Macam mimpi dia kata. Dia macam mimpi. Dah tu kan, tu perangai kita. Tu kena renung kita bab sayang tu. Ada dalam hadis. Sebab tu sampai ketua pun masih boleh panggil sayang. Tu. Satu lagi, seorang tua umur 80 tahun, isteri 70 tahun. Kawan ni, suami ni jumpa sahabat dia. Dia kata, "Lama dah tua kau, kita ni betul. Kita punya best tinggal 2 orang," dia kata. Akhirnya dia ajak pergi rumah dia, dia panggil lah minum kopi. Dia suruh orang rumah dia suruh buat kopi. Dipanggil orang rumah dia sayang. Dah 70 tuan, memang dah level nenek lah. "Sayang buat kopi. Tak boleh sikit." Tu. Datang orang tu menggigil lantai air. Dia kata, "Terima kasih sayang." Suami tu kata. Lepas tu kawan tu jealous. Dah tua-tua kau panggil sayang lagi." "Bukan masalah dah tua, aku lupa nama dia." Dia punya dia dah tua sangat, dia lupa nama bini dia. Dia takut bini dia marah, dia panggil sayang je lah. Itu yang dia ingat. Faham tak orang tu? Teknik tuan-tuan. Teknik strategi untuk cover bila takut isteri dia marah. Cover lain tuan-tuan. Sebenarnya lupa nama isteri tu pun lupa dah berumur. Tu jaga. Allah Akbar. Tu. Ya. Tahu tak apa. Tu. Allah Akbar. Tu. Okey, tu. Ya, maksudnya kita kena ingat, saya ni maksudnya syurga ni haram untuk dimasuki oleh tiap orang yang bakhil yang pertama, kedua orang yang munafik, ketiga orang yang berbuat riak. Hati-hati kita. Tu. Ya, tu dia. Ingat dia, tanda orang riak ada 4, iaitu malas jika sendirian, kedua tangkas di muka orang, kemudian menambah amal jika dipuji, dan mengurangi jika dicela. Tu 4 tanda-tanda riak. Syakir bin Ibrahim berkata, benteng amal itu pun ada 3. Harus berasa bahawa itu hidayat dan taufik dari Allah. Kena ingat. Di pesan ulama, taufik dan hidayat daripada Allah untuk mematahkan rasa ujub, sombong diri. Harus mengharap reda Allah untuk mematahkan hawa nafsu. Harus mengharap pahala dari Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riak. Dan dengan ketiga ini, amal ikhlas kepada Allah, iaitu mengharapkan reda Allah semata agar amal tersebut diredainya dan tidak beramal disebabkan oleh hawa nafsu, sehingga tidak terpengaruh akan pujian atau celaan orang. Tu kena ada perisai kita bila beramal ni. Itu yang penting, ilmu, niat, sabar, tulus, ikhlas bila kita nak buat ibadah. Sikit lagi, seorang hakim berkata, seharusnya seorang yang beramal itu belajar adab dari pengembala kambing. Ketika ditanya bagaimanakah jawabnya, pengembala itu jika sembahyang di tengah-tengah kambingnya, sekali-kali tidak mengharapkan pujian dari kambing-kambingnya. Demikianlah seorang yang beramal harus tidak hirau apakah dilihat orang ataupun tidak. Ni cerita dia, ya, macam pengembala kambing. Kita beramal ni jangan sibuk nak dicerita orang, nak ditengok orang. Jangan. Yang kita penting kaum langit tu. Ya, Allah kita, ya, Tuhan kita yang melihat perangai kita.
Jangan harap. Tu jangan harap pujian orang. Sama dengan Ramadan pun sama juga, jaga puasa kita. Pasal pahala dia tak ada siapa tahu. Pahala semayang orang kira, betul? Pahala semayang orang kira. Ni semayang subuh berjemaah, dikira tak? Dikira. Satu malam qiyamul lail. Nampak betapa ruginya kalau tak semayang berjemaah subuh. Nampak? Satu malam Isyak setengah malam qiyamul lail. Tu itu bau bab malam dia, bab pahala dia digandakan, gandaan ada. Kalau orang bujang semayang seorang-seorang di rumah, satu kali satu je. Nampak? Orang bujang pergi ke surau, ke masjid, satu kali 27 kali ganda. Allah, tuan-tuan, tu orang bujang. Yang dah berkahwin, satu kali 27 kali pula 70. Allah, pahala tak? Kali pula malam Ramadan lagi, malam Lailatul Qadar, 1000 malam. Tu satu kali 27 kali ganda 1000 malam. Allah, tu baru kahwin satu. Kalau 2, 3, 4, macam mana tuan-tuan? Jangan dikira bini orang tu, kira pahala. Faham? Kalau beranilah. Nak bagi tahu rumah, kena bagi tahu. Ustaz tak berani lagi. Ustaz tunggu orang surau dulu. Orang surau okey, baru ustaz follow. Kalau ustaz orang surau tak berani, ustaz pun tak berani juga. Kira jelah kita pahala tu, kira pahala, betul? Saya tak tahan orang Arab tu. Kalau orang Arab tu dikutuk satu ustaz ni, dia tanya, kereta berapa? 3. Rumah? 3. Orang rumah? 1. Ruginya dia kata. Rugi. Pertama orang Arab dia tak main 1, betul? 2, 3, 4 standard. Siap ada subsidi lagi, siap ada bantuan kerajaan lagi. Kalau di Sudan apa semua ada 3, 4, betul? Ada bantuan. Tu rugi dia kata. Kita orang Arab tak main 1, 3 atau 4 orang. Tu pasal apa? Nanti masuk surga macam naik kapal terbang, zoom gitu. Ya, adakah mencacatkan amalan kita sekiranya kita cuma menirukan pahala? Tak. Tak ada masalah. Itu bagi semangat, bagi galakkan sebenarnya. Macam malam di TV ditunjuk malam Ramadan pertama dapat apa? Dapat bidadari macam-macam. Tapi jangan fikir bab tu. Dia tengok TV 1 tiba apa kan? Malam pertama bidadari 10, kan? Suka tak dia? Suka, terus pergi surau tu. Niat tu jangan macam tu lah. Macam kalau letak, kita dah tahu lauk bukan masjid tu, buka puasa apa, kita nak buka puasa situ, niat apa sebenarnya? Tu kadang-kadang kita cuba kenung lah. Niat apa? Lauk tu. Besok masjid lain pula, ada tempoyak mana, betul? Kita terfikir tu, bukan nak puasa. Tu yang kena Ramadan yang pertama, saya lupa nak beritahu. Ramadan yang pertama tu kan pagi ni sahur, dah subuh, dah sembahyang subuh, lepas tu duduk termenung seorang-seorang. Terkenung, patut nak buat apa sebenarnya? Sepatutnya kita fikir nak habiskan Quran, kita nak amalkan Quran, kita nak sembahyang sunat. Berapa sembahyang sunat? Nak sembahyang sunat kat mana? Sembahyang masjid mana? Zikir macam mana? Tapi kita terfikir petang ni nak buka puasa apa agaknya? Habis kan? Kita nak fikir lauk apa petang nak makan. Itu silap. Kalau ahli sufi, orang sufi kata, kalau terfikirlah pagi-pagi tu nak makan apa, habis pahala satu hari tu puasa. Walaupun baru, belum masuk duha lagi, kita dah terfikir petang ni nak makan apa, buka puasa. Itu kesilapan kita. Pahala tu habis. Pasal apa? Merosakkan. Dia tengok pokok kelapa, dia nampak dah. Bukan buah kelapa tu, dia nampak umbut kelapa. Umbut kelapa campur daging salai, masak lemak cili padi. Nangis tak? Nangis tu kan, meleleh terus, betul? Dia boleh panjat pokok kelapa tu. Bergoyang pokok kelapa, dia mata terenung tu dahsyat. Bergoyang. Dia tengok pucuk paku, jadi pucuk paku. Dia tengok nanas masak ikan masin. Betul? Macam-macam boleh penuh. Pasal apa? Pasal lapar punya pasal. Pagi lagi, baru lepas sahur tadi. Bukan lapar pun, baru lepas sahur. Tapi dah terfikir nak buka apa. Habis. Orang sufi kata, sepatutnya kita terfikir berapa helai hari ni nak baca Quran. Berapa banyak sembahyang sunat kita nak buat. Nak sembahyang tasbih ataupun tidak. Tu sepatutnya kita fikir.
Allah bagi peluang pagi-pagi tu. Lepas tu jangan terfikir bab lauk ataupun makanan. Kita bukan budak-budak tuan. Kalau budak-budak betul kita nak tarik dia, masjid ni ada lauk ni. Macam anak saya dulu lah. Saya duduk di Perak dulu. Pergi ceramah, pergi tazkirah, kampung-kampung, bota kiri, bota kanan, lambau kiri, lambau kanan, kampung pulau, pokok pulau sena, pokok sena, macam-macam. Surau tengah sawah, di titik gantung. Kan lauk pun macam-macam. Lauk ikan sungai, sungai Perak, ikan kelah, ikan sepat, ikan. Anak saya siap hafal. Surau ni ada ikan keli. Budak-budak kan, dia tahu. Itu tarikan untuk budak, untuk mengalahkan dia. Macam dia nak puasa pun macam tu juga. Kita bagi upah dia puasa. Lama-lama dia dah biasa berpuasa, tu tak apa. Kita ni bukan budak, kita ni jadi atuk budak dah. Takkan nak berfikir macam tu. Nampak? Nak pergi masjid tu pasal apa? Ada lauk tu. Janganlah. Kita nak pergi masjid ada bab Allah Subhanahu Wa Taala, ada bab ibadah sebenarnya. Nak puasa pun tu kena renung. Bila puasa ni tujuan utama berpuasa adalah untuk berlapar sebenarnya, bukan untuk mencari lauk. Tapi kesilapan kita dah terfikir bila Ramadan tu suka kita. Betul? Suka pasal apa? Suka ada bab lauk tuan. Suka ada bab makanan melempah ruah. Tu kena renung. Jaga sikit bab ikhlas kita beribadah. Takat tukut hari ni, pagi-pagi ni mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk itu pada kemelemahan saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول أعمارنا وسع أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقض حوالنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.